Assalamualaikum semua, welcome to Carol Series. Jadi topik kita pada hari ini adalah tentang Korea Utara lagi guys. Memang hangat gila pasal isu Korea Utara ni. Lagi-lagi berita tentang keputusan Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia guys. Dan sebab utama kenapa Korea Utara putuskan hubungan dengan Malaysia adalah diorang cakap Malaysia dah buat satu jenayah yang tak boleh nak dimaafkan guys. Diorang cakap, diorang claim Malaysia pergi hantar rakyat dia yang tak bersalah pergi ke United States dengan secara paksaan, secara paksa. The Malaysian authority deliver our citizen to the US in the end, thus destroying the entire foundation of the bilateral relations, a basis on the respect of the sovereignty. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi pasal topik ni, kita tengok dulu konflik yang berlaku antara negara Malaysia dan Korea Utara pada tahun 2017. Korang masih ingat lagi tak kes pembunuhan abang Kim Jong-un yang bernama Kim Jong-nam ataupun lebih dikenali sebagai Kim Chol. Kim Chol ni adalah nama Kim Jong-nam yang digunakan dekat dia punya pasport lah. Dan Kim Jong-nam ni merupakan abang tiri kepada Kim Jong-un yang dikatakan diorang ni berlainan ibu. Jong-nam isteri pertama dan Jong-un adalah anak kepada isteri kedua. So, kes pembunuhan Kim Jong-nam berlaku pada 13 Februari tahun 2017, lebih kurang 4 ke 5 tahun yang lepas. Masa tu Kim Jong-nam datang ke Malaysia untuk bercuti di Langkawi dan kemudiannya guys, pada 13 Februari dia nak pergi ke Macau pula. So dia booking flight to Macau. Flight ni dijangka akan berlepas pada pukul 10.50 pagi dan dia datang ke airport KLIA tu pada pukul 9 pagi. Semasa dia berada dekat kawasan airport tu, dia diserang oleh dua orang wanita dan kemudiannya wanita tersebut menyapu ataupun ditakap kain pada bahagian muka Jong-nam. Pada masa tu tak ada apa-apa pun dekat Jong-nam. Dua orang wanita tu just tekakkan kain tu and then dia belah gitu je. Jadi Jong-nam dia macam pelik lah kan. Dia macam risau lah. Apa hal pula tiba-tiba ada orang nak sapu kat muka aku ni kan. And then dia pun terus pergi cari polis yang bertugas dekat airport tu dan reportkan pasal benda kes tu lah. Apa yang perempuan tu sapu kat dia. Dia pergi bagi tahu dekat polis tu. And then polis tu sarankan untuk Jong-nam pergi ke klinik yang ada dekat dalam airport tu. Masa dekat klinik airport tu, badan dia dah start berpeluh dan dikatakan tiada respon daripada Jong-nam. Maksudnya kemungkinan dia dah start pengsan ataupun dia tidak memberikan respon kepada doktor yang merawat dia dekat situ. So doktor pun buat keputusan untuk transfer Jong-nam ke Hospital Putrajaya. Tapi malang sekali guys, masa dalam perjalanan tu Jong-nam meninggal dunia. Hasil siasatan daripada pihak polis Malaysia mendapati Jong-nam meninggal disebabkan VX nerve agent. Benda ni adalah berbentuk cecair dan dikenali sebagai chemical weapon yang sangat berbahaya. Untuk pengetahuan korang semua, benda ni kalau bersentuhan dengan badan kita, ianya akan membuatkan saraf dalam badan kita lumpuh dan tidak berfungsi. Jadi kalau saraf dalam badan tak berfungsi, benda tu akan membuatkan kita tak boleh untuk bernafas langsung guys. Dan kemudiannya sesiapa yang bersentuhan dengan VX nerve agent tu akan mati dalam jangka masa setengah jam. So VX nerve agent ni di-ban oleh Chemical Weapon Convention pada tahun 1993. So guys, Malaysia dah sahkan yang VX nerve agent tu memang tak ada dekat Malaysia, tak ada dekat alam Malaysia, yang bermaksud benda tu VX nerve agent tu lah dibawa daripada luar negara, bukan dalam Malaysia. So dikatakan Korea Utara ni dia tak join Chemical Weapon Convention tu dan banyak negara yang suspek dia mempunyai VX nerve agent tu guys, sebab dia tak join yang convention tu. Jadi sekarang ni kita fokus dulu kepada siapakah dua orang wanita yang tekuk muka Jong-nam tu. Suspek yang pertama adalah seorang wanita warga negara Vietnam yang bernama Doan Thi Huang, dan suspek yang kedua pula adalah seorang wanita warga negara Indonesia yang bernama Siti Aisyah. Pada awalnya diorang berdua ni didapati bersalah atas tuduhan membunuh Kim Jong-nam, tapi selepas memberi penjelasan dan beberapa siasatan dibuat oleh pihak polis kita, rupa-rupanya mereka adalah mangsa kepada penipuan yang dibuat oleh ejen Korea Utara guys. Macam mana diorang rekrut wanita-wanita ni? Okey, wanita-wanita tu direkrut oleh seorang lelaki yang bernama Ri Ji-yu. Ri Ji-yu ni dia offer pada diorang untuk berlakon dalam prank show. So sebelum pembunuhan dibuat, Ri Ji-yu dia kena confirmkan betul-betul yang diorang berdua tu boleh buat kerja dengan betul. Ri Ji-yu ni dia pergilah suruh orang buat prank dekat orang awam dulu. Sebagai contoh, ini adalah keterangan daripada Siti Aisyah dan juga Doan Thi Huang. Diorang cakap Ri Ji-yu ni suruh diorang pergi letakkan tangan diorang dekat muka orang awam, ataupun diorang kena cium orang
awam, dan selepas tu diorang akan minta maaf kepada orang yang diorang cium tu. Kalau korang tengok betul-betul, benda ni secara tidak langsung membuatkan dua orang wanita tersebut percaya dekat Reggie, yang di mana Reggie ni memang betul-betul orang yang nak buat prank show untuk rancangan TV. Untuk pengetahuan korang semua, Siti Aisyah dia dah buat 10 kali prank atas arahan Reggie, manakala Doan Thi Huang dah buat 4 kali prank. Semua tu umpama diorang tengah uji bakat lah, sampaikan Siti Aisyah dia kena terbangkan ke Kemboja untuk melakukan prank dekat sana, dan Reggie bayar dia sebanyak $200. So sampailah ke hari kejadian 13 Februari 2017, Doan Thi Huang disuruh untuk spray muka Jong Nam menggunakan VX Nerve Agent, manakala Siti Aisyah menggunakan kain yang dibasahkan dulu dengan VX Nerve Agent tu dulu, and then baru dia tekuk mukanya Jong Nam tu. Selepas diorang dah buat kerja, diorang lari dan terus nak pergi jumpa dengan orang yang diorang dah deal tu lah. Tapi bila diorang sampai dekat tempat yang dijanjikan tu, diorang mendapati lelaki-lelaki yang suruh diorang buat prank tu dah tak ada, dah hilang, lesap. Diorang pun tak ada terima apa-apa bayaran langsung. Masa tu Reggie ni offer dekat diorang untuk $100 kalau diorang boleh buat macam tu. And then Reggie tu dia cakap selepas kerja settle barulah Siti Aisyah dan Doan Thi Huang akan terima bayaran. So tuduhan ke atas Siti Aisyah digugurkan, maknanya dia terlepas daripada tuduhan, manakala Doan Thi Huang pula tuduhan membunuh digugurkan ke atas diri dia, tapi dia mempunyai tuduhan kedua pula, iaitu tuduhan secara sukarela menyebabkan kecederaan dengan senjata atau cara berbahaya. Jadi dia mengaku bersalah atas tuduhan tu, dan kemudiannya dia disabitkan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Tapi selepas 1 bulan dipenjarakan, dia dibebaskan hasil daripada pengurangan hukuman yang dibuat oleh mahkamah. So kita dah nampak dua orang tu tak bersalah. So kalau kita tengok Reggie ni dia sempat balik ke Pyongyang sebelum kes tu settle. Jadi siapakah dalang sebenar dalam kes ni? Sebenarnya ramai orang percaya yang Kim Jong Un sendiri mengarahkan ejen dia untuk membunuh abang tiri dia tu. Atas sebab apa nak bunuh abang dia? Buat masa ni yang Kero jumpa ada 2 reason. Reason yang pertama, abang tiri dia ada niat untuk menjadikan Korea Utara sama macam Korea Selatan. Maksudnya dia tak nak ada kekejaman, dia nak Korea jadi macam negara-negara lain yang maju. Kalau korang nak lebih detail, korang boleh tengok video Kero yang sebelum ni. Kero ada cerita pasal negara Korea Utara. So reason yang kedua pula adalah dikatakan Jong Nam dulu pernah menjadi salah seorang sumber kepada CIA untuk memberikan maklumat tentang Korea Utara. Hasil daripada siasatan polis juga mengatakan 6 bulan sebelum Jong Nam dibunuh, Jong Nam ada bagi tahu dekat dia punya kawan yang nyawa dia dalam bahaya. So selepas 6 bulan dia bagi tahu dekat member dia tu, dia dibunuh. Masa dalam siasatan pun, Korea Utara ni dia mendesak Malaysia untuk pulangkan jasad Jong Nam ke Korea Utara secepat yang mungkin, guys. Dia nak cepat-cepat jasad Jong Nam tu. Kedutaan Korea Utara tu dia cakap dekat media, PDRM ni macam sembunyikan sesuatu daripada siasatan yang dibuat. So kalau kita tengok betul-betul memang nampak gila, guys. Diorang ni tak macam suspicious gila. Dia macam tuduh Malaysia macam-macam padahal tak ada benda pun. So Korea Utara ni dia putuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia melalui Kementerian Luar Negara diorang. Diorang ni saya cakap Malaysia didakwa melakukan jenayah yang tidak boleh dimaafkan langsung kerana ekstradisi rakyat dia yang tak bersalah ke US. Maksud ekstradisi itu adalah proses sesebuah negara untuk menyerahkan orang yang bersalah kepada negara yang lain, dan orang yang bersalah tu akan menerima hukuman dekat sana. Nama orang yang kena hantar dekat US tu adalah Moon Chol-myong. So kalau kita tengok balik, Moon Chol-myong ni adalah penjenayah yang dikehendaki oleh FBI. Hasil siasatan daripada FBI mengatakan Moon Chol-myong tu adalah seorang ketua kepada kumpulan penjenayah yang melanggar sekatan dengan membekalkan barang terlarang ke Korea Utara, dan dia juga membuat satu proses mencuci duit haram dengan menggunakan syarikat samaran ataupun syarikat dummy ataupun dummy company macam tu. So memang dah terang-terang bersalah. Kenapa Korea Utara sanggup putuskan hubungan dengan Malaysia? Semata-mata nak protect Moon Chol-myong. Banyak kemungkinan dia, guys. Tapi yang paling reasonable adalah Moon Chol-myong adalah salah seorang ejen Korea Utara. Dia marah dekat Malaysia sebab Malaysia ekstradisi ejen dia dekat sana, dan kemungkinan selepas dia hantarkan Moon Chol-myong dekat sana, banyak rahsia-rahsia Korea Utara akan terbongkar kepada US. Lagi-lagi kalau kita tengok sekarang ni, hubungan US dengan Korea Utara masih lagi bergolak. Diorang ni tak ngam, guys. It's a very complicated thing, guys. Kira rasa that is from me. Until next time, see you soon. Assalamualaikum.